Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Azamri Mansur. Kami Kumpulan 5 akan membentangkan tugasan artikel kami bagi Pendidikan dan Masyarakat GGGD 1123 bertajuk Faktor-faktor kes poting sekolah dalam kalangan pelajar. Saya Muhammad Hakimi Lokman bin Marzuki A173995 akan memulakan pembentangan. Secara umumnya, kes ponteng sekolah merupakan salah satu masalah disiplin yang semakin ketara dalam era perkembangan sistem pendidikan negara. Oleh itu, kajian ini cuba melihat masalah ponteng sekolah secara terperinci. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi gejala ponteng di kalangan pelajar. Kami mengambil sampel kajian kami daripada kalangan pelajar sekolah menengah seramai 44 responden. Instrumen yang kami gunakan secara amnya berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Antara faktor yang dikaji adalah daripada pihak sekolah, pihak ibu bapa dan persekitaran dalam dan luar sekolah. Perbandingan faktor juga dibuat bagi memberi perspektif yang jelas terhadap kes kajian. Saya Siti Normas Ayu binti Muhammad Zakiluddin A176211. Tujuan kajian adalah untuk mencapai perhatian pelajar dan mendapat maklum balas, memberi pencerahan yang bagus mengenai isu konten sekolah, dapat membantu pihak sekolah dalam membendung isu konten sekolah dan akhir sekali dapat memenuhi kehendak masyarakat dalam persoalan tentang isu tersebut. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti sama ada pihak sekolah, sikap ibu bapa maupun persekitaran sekolah merupakan faktor berlakunya isu ponteng sekolah dalam kalangan pelajar. Metodologi kajian dapat dibagi kepada dua, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif termasuklah borang soal selidik dan rujukan internet, manakala kualitatif termasuklah temu bual mendalam dan pemerhatian. Dapatan kajian. Soalan-soal selidik terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Dalam bahagian A, responden perlu memilih salah satu sahaja daripada 2 jawapan yang disediakan. Manakala dalam bahagian B, C dan D, responden perlu memilih salah satu daripada 5 skala yang bermaksud 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Tidak pasti, 4. Setuju, 5. Sangat setuju. Dalam bahagian A, soalan yang diajukan adalah bertujuan untuk mengenal pasti latar belakang responden. Soalan pertama, jantina. Terdapat 33 orang responden berjantina wanita dan 11 orang responden berjantina lelaki. Terdapat 42 orang responden berusia dalam lingkungan 13 hingga 15 tahun dan hanya 2 sahaja yang berusia dalam lingkungan 16 hingga 17 tahun. Terdapat 28 orang responden mempunyai rekod ponteng sekolah manakala 16 orang lagi tidak pernah mempunyai rekod ponteng sekolah. Bahagian B. Soalan dalam bahagian ini adalah untuk mengenal pasti sama ada sikap ibu bapa merupakan faktor berlakunya ponteng sekolah dalam kalangan pelajar. 50% daripada responden sangat bersetuju bahawa keruntuhan institusi keluarga menyebabkan pelajar mudah terjebak dengan isu ponteng sekolah. Untuk soalan yang seterusnya, terdapat 43.2% responden bersetuju bahawa kesibukan ibu bapa dengan kerja juga menjadi punca pelajar ponteng sekolah. Dan hanya 2.3% sahaja yang sangat tidak bersetuju. Terima kasih kepada pembentang tadi. Saya Harihara Anak Laki Belu, nombor matrik A175000 akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Soalan 3 berbunyi, pada pendapat anda, adakah ibu bapa berpilih kasih antara anak-anak menyebabkan pelajar terlibat dengan isu ponteng sekolah? Rekod telah menunjukkan 16 responden telah memilih sangat setuju, manakala tiada responden yang memilih sangat tidak setuju. Soalan 4 berbunyi, adakah ibu bapa yang kurang mengawal pergaulan anak-anak adalah faktor pelajar ponteng sekolah? Rekod telah menunjukkan 17 responden telah memilih sangat setuju dan hanya 1 responden yang memilih sangat tidak setuju. Soalan 5 berbunyi, adakah anda setuju pelajar yang ponteng sekolah disebabkan terpaksa jaga adik-beradik semasa ibu bapa bekerja? Rekod telah menunjukkan 20 responden telah memilih sangat setuju, manakala hanya 2 responden yang telah memilih sangat tidak setuju. Bahagian C.
mengenal pasti sama ada pihak sekolah merupakan faktor berlakunya isu ponteng sekolah dalam kalangan pelajar. Berdasarkan graf ini, kajian menunjukkan personaliti guru dapat mempengaruhi isu ponteng sekolah. Buktinya, terdapat 16 orang responden sangat bersetuju dan hanya 2 orang sahaja sangat tidak bersetuju. Selain itu, guru yang kurang mengambil berat juga menyumbang kepada isu ponteng sekolah. Buktinya, majoriti responden iaitu seramai 20 orang bersetuju dan hanya seorang sahaja yang tidak bersetuju. Seterusnya, guru yang mengenakan hukuman kepada pelajar yang melanggar peraturan sekolah juga antara faktor. Buktinya, majoriti responden iaitu seramai 17 orang bersetuju dan hanya seorang sahaja yang tidak bersetuju. Soalan berikutnya, pada pandangan anda, adakah peraturan sekolah yang ketat menjadikan pelajar tidak mahu hadir ke sekolah? Mengikut Rajah, skala 4 menerima paling ramai responden diikuti dengan skala 5 iaitu 16 orang setuju dan 11 orang sangat setuju secara respektif. Manakala hanya seorang sahaja sangat tidak setuju dengan persoalan pendapat ini. Rata-rata majoriti setuju dengan persoalan pendapat ini. Soalan seterusnya, sebagai seorang pelajar, adakah anda bersetuju bahawa guru di sekolah anda bergosip tentang perihal murid? Mengikut Rajah, responden ramai menjawab sangat setuju dengan persoalan pendapat ini, iaitu seramai 15 orang responden. Jawapan pilihan skala yang lain, taburan didistribusi dalam jumlah yang sama. Majoriti menyokong persoalan pendapat ini. Kita masuk bahagian D pula. Fokusnya mengenal pasti sama ada persekitaran sekolah merupakan faktor berlakunya isu ponteng sekolah dalam kalangan pelajar. Soalan pertama, adakah anda setuju persekitaran sekolah yang cantik menarik minat pelajar untuk datang ke sekolah? Rata-rata, seramai 21 orang responden menjawab sangat setuju diikuti dengan 16 orang setuju dan 7 orang tidak pasti. Tiada jawapan untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju. Soalan berikutnya, adakah kedudukan sekolah yang dekat dengan pusat membela-bela menggalakkan kes ponteng? Rata-rata majoriti setuju iaitu 21 orang menjawab sangat setuju, 11 orang setuju, 9 orang tidak pasti dan hanya 2 orang dan 1 orang sangat tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faziana binti Yusuf, nombor matrik A176392. Baiklah, saya akan menyambung slide pembentangan oleh saudara sebentar tadi. Kita dapat lihat pada soalan nombor 3 iaitu adakah persekitaran sekolah yang ketat dengan kawalan undang-undang dapat mengelakkan pelajar daripada ponteng sekolah? Kita dapat lihat di sini bahawa pada skala 5 terdapat 18 orang responden bersetuju dengan soalan ini, manakala pada skala 2 terdapat 0 orang responden. Kita pergi kepada soalan 4 pula iaitu adakah anda setuju sekiranya kata-kata motivasi dipaparkan di sepanjang laluan berjalan kaki di persekitaran sekolah untuk meningkatkan semangat pelajar hadir ke sekolah. Di sini kita dapat lihat pada skala 5 terdapat 23 orang responden iaitu sangat setuju dengan soalan ini, manakala pada skala 1 dan 2 mendapat 0 responden. Pada soalan yang terakhir iaitu soalan 5, soalannya berbunyi, pada pandangan anda, adakah penyelenggaraan landscape patut ditingkatkan di persekitaran sekolah supaya dapat menarik minat pelajar? Pada skala 5, terdapat 20 orang responden setuju dengan soalan ini, manakala pada skala 1 dan 2 mempunyai 0 responden iaitu tidak bersetuju. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan menerangkan perbincangan artikel kami. Artikel ini telah dikaji dari 3 sudut yang berbeza iaitu sudut kekeluargaan, sekolah dan persekitaran sekolah sendiri. Dari sudut kekeluargaan, isu kewangan seperti membayar yuran dan membeli barang keperluan menyebabkan ibu bapa berasa terbeban dan pelajar juga kurang selesa untuk menghadiri sekolah. Dari sudut sekolah pula, guru yang pilih kasih dan kurang berinteraksi sesama pelajarnya menyebabkan pelajar berasa kurang berminat untuk menghadiri sesi persekolahan. Persekitaran sekolah yang kurang menyenangkan dan kotor menyebabkan pelajar berasa tidak selesa untuk berada di kawasan sekolah tersebut. Masuk kepada bahagian cadangan kajian pula. Di sini kita dapat lihat bahawa ada 5 cadangan kajian tentang faktor pelajar ponteng sekolah. Yang pertama, ibu bapa memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak.
Ini adalah kerana ibu bapa mampu mencegah aktiviti negatif anak-anak jika mereka memantau anak-anak dengan lebih teliti. Yang kedua, pihak sekolah membentuk akhlak pelajar di sekolah dengan menerapkan nilai-nilai murni supaya pelajar dapat mengelakkan daripada ponteng sekolah. Yang ketiga, pihak polis berganding bahu dengan pihak sekolah untuk memantau kawasan sekolah. Yang keempat, masyarakat yang cakna tentang keadaan sekeliling. Yang kelima, pihak sekolah menganjurkan aktiviti yang menarik supaya pelajar berasa tertarik untuk pergi ke sekolah. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah guru harus menyelitkan nilai murni dan motivasi semasa sesi pembelajaran supaya pelajaran dapat keseimbangan dari segi akademik dan juga pembentukan sasiah mereka. Yang kedua, ibu bapa yang memberi perhatian dan mengawasi anak-anak mampu mengurangkan gejala ponteng sekolah. Ini adalah kerana jika ibu bapa nampak sesuatu perkara yang buruk yang dilakukan oleh anak-anak mereka, mereka boleh mencegah hal tersebut. Yang ketiga, aktiviti sekolah yang menarik mampu menarik minat pelajar untuk ke sekolah kerana mereka tidak berasa bosan dengan aktiviti yang dianjurkan di sekolah. Yang keempat, semua pihak seperti ibu bapa, pihak sekolah, guru, unit bimbingan dan kaunseling serta PIBG dan mahupun masyarakat perlu berganding bahu dan bekerjasama untuk memainkan peranan masing-masing bagi mencegah gejala ponteng sekolah. Sekian, terima kasih.